Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini kita teruskan lagi pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i yang disusun oleh tiga orang ulama yang berasal dari Syria, Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Asy-Syarbadi rahimahumullahu taala. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam Kitabun Nikah, kitab yang membincangkan hukum hakam nikah. Pada majlis yang lalu kita telah mulakan perbincangan tentang muqaddimah pernikahan. Baik, sebelum bernikah ada beberapa perkara, beberapa langkah yang perlu dibuat. Yang pertama, mencari sifat-sifat yang dikehendaki pada pasangan. Yang kedua, melihat kepada perempuan yang ingin dipinang. Dan yang ketiga, proses peminangan, khitbah. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita telah bincangkan pada majlis yang lalu sebahagian daripada langkah yang pertama, iaitu mencari sifat-sifat yang dikehendaki pada pasangan. Baik, yang pertama kita telah sebutkan, pilih yang mempunyai agama yang baik dan juga akhlak yang mulia. Baik, yang kedua, melihat kepada keturunan. Melihat kepada keturunan, asal usul bagi kedua-dua pasangan. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung yang ketiga, yang ada kitab terjemahannya, muka surat 431, jilid yang kedua, muka surat 431. Baik. Alla yakuna baina zawjaini qarabatun qaribatun. Memilih pasangan yang bukan kaum kerabat. Memilih pasangan yang bukan kaum kerabat. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang eloknya cari yang bukan keluarga dekat. Bukan yang dekat, seperti sepupu, jadi jangan cari sepupu, cari lain daripada sepupu. Ini yang disebutkan oleh ulama. Baik.
Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahawa seorang lelaki tidak wajar mengahwini saudara mara terdekat. Baik, ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, digalakkan seseorang tu jangan berkahwin dengan keluarga dekat. Yang paling dekat dengan seorang lelaki sepupu dia. Jadi yang eloknya jangan berkahwin dengan sepupu. Dari segi hukum boleh. Tapi kalau ada pilihan, cari selain daripada sepupu. Baik. Az-Zanjani rahimahullah ta'ala memberi alasan bahawa tujuan perkahwinan adalah untuk menyambung hubungan persaudaraan. Bagi mewujudkan sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Sikap ini berlaku di kalangan saudara mara terdekat walaupun tanpa hubungan perkahwinan. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah, kalau keluarga yang kita kahwin, memang kita akan tolong dia. Tak kahwin dengan orang tu, kita akan tolong juga keluarga sebab dia ada sepupu. Dia sepupu kita, dia ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Tapi jika kita berkahwin dengan bukan kaum kerabat kita, maka kita dah luaskan keluarga kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, dia bukan sahaja berkahwin dengan perempuan tersebut, tapi semua keluarganya dia macam berkahwin. Sebab tu kalau satu orang tu dia berkahwin dengan seorang perempuan, dia bukan hanya berkahwin dengan perempuan tu, semua jadi keluarganya. Ibu bapa perempuan itu, pak cik mak ciknya, sepupunya, saudara maranya. Jadi bertambah luas kekeluargaan tersebut, hubungan tersebut, sehingga ia akan menjadikan masyarakat tu lebih baik. Sebab kalau semua keluarga dia jadi apa? Dia jadi ini keluarga aku. Nak dia zalim pun dia tak akan buat. Dia akan ingat ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang tersebut. Dia akan tolong keluarganya. Asalnya orang luar, tapi bila dah berkahwin dengan keluarga tersebut, dah jadi macam keluarga sendiri, maka dia akan berikan bantuan dan pertolongan kepada keluarga isterinya. Ini yang terjadi. Baik. Hal ini baik, tuan-tuan dan puan rahmatullah, itu dari segi hikmahnya. Baik, dari segi dalilnya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tankihul karabatal qaribata fa innal walada yukhlaqu dawiya." Maksudnya, janganlah kamu mengahwini saudara mara yang terdekat kerana ia akan melahirkan anak yang lemah. Baik, Asy-Syarbini rahimahullah taala menyebutkan di dalam Syarah Al-Minhaj An-Nawawi, ini kerana keinginan kerana syahwat terhadap saudara mara terdekat adalah kurang. Walau bagaimanapun, Ibnu Salah rahimahullah taala menyatakan bahawa hadis ini tidak mempunyai sumber yang muktamad sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Baik, tuan-tuan dan puan rahmatullah, ada satu hadis, cuma hadis ni tak ada asal dia. Tidak ada asalnya. Jadi bukan sandaran. Hadis ni tak boleh jadikan sandaran. Tak tahu mana munculnya hadis ni. Dalam hadis ni disebutkan, janganlah kamu berkahwin dengan keluarga yang dekat. Kerana anak yang dilahirkannya akan lemah. Wallahu alam. Sebenarnya ini bukan balik kepada hadis, tapi balik kepada persoalan perubatan. Kalau pengkaji-pengkaji kata itu betul, kalau kahwin dengan keluarga terdekat menyebabkan anak yang lahir itu genetik dia lemah, maka ini dielakkan. Tapi dari segi perubatan, bukan dari segi syarak. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun perkahwinan sebegini tidaklah dicela. Maksudnya apa? Boleh. Kalau seorang lelaki berkahwin dengan perempuan keluarga yang paling dekat, diboleh kahwin. Siapa? Sepupu. Boleh tak seorang lelaki berkahwin dengan sepupu? Boleh. Tidak diharamkan dan tidak dilarang. Tidak diharamkan dan tidak dilarang. Maksudnya tak haram. Satu orang dia nak kahwin dengan sepupunya, boleh, tak ada masalah. Cuma yang eloknya cari yang lain. Baik. Kerana Nabi SAW sendiri mengahwinkan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu. Perbuatan Nabi SAW ini bagi menjelaskan bahawa perkahwinan sedemikian dibenarkan, atau kerana Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu tidak mempunyai pertalian saudara yang terlampau hampir,
Fatimah ialah anak sepupu lelaki Ali radhiyallahu anhu. Hubungan ini pada dasarnya adalah agak jauh. Baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, boleh tak kahwin dengan keluarga dekat? Boleh. Baik, apa dalilnya? Ulama berdalilkan dengan perkahwinan Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ali ni berkahwin dengan Fatimah. Baik, kenapa Nabi SAW kahwinkan Ali dengan Fatimah? Baik, sebagian ulama kata untuk menjelaskan bahawa hukumnya adalah harus. Kalau Nabi SAW tak kahwinkan anak perempuannya dengan satu orang keluarganya, mungkin orang kata haram ke? Ataupun seumpama. Tapi bila Nabi SAW kahwinkan Fatimah dengan sepupu Nabi SAW, maka ini menunjukkan harus, boleh. Jadi dari segi akadnya sah. Kalau cukup syarat-syarat yang lain, akadnya adalah sah. Baik, itu jawapan yang pertama. Baik, jawapan yang kedua, kata ulama, perkahwinan Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma, walaupun mereka mempunyai hubungan kekeluargaan, tetapi tidaklah dekat sangat. Kita dah sebutkan tadi bahawa lelaki yang paling dekat dia boleh berkahwin sepupu aja. Adapun Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma, mereka bukan sepupu. Kerana ikut Fatimah ni kahwin dengan sepupu bapanya. Sepupu bapanya. Jauh juga. Agak jauh walaupun ada hubungan kekeluargaan. Ini jawapan ulama kepada apa yang disebutkan. Cuma Nabi SAW nak menunjukkan bahawa perkahwinan ini boleh, dan perkahwinan Ali dengan Fatimah ni bukan keluarga dekat tapi agak jauh. Jadi Fatimah dikahwinkan dengan sepupu bapanya. Ini yang ulama sebutkan tentang perkahwinan Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah. Baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat tidak seorang lelaki seeloknya tidak berkahwin dengan saudara mara terdekat. Baik. Baik, yang keempat, memilih pasangan yang kufu. Memilih pasangan yang kufu. Baik, kita sebutkan apa? Orang Melayu sebutkan sekufu. Satu kufu, sekufu. Dalam bahasa Arab disebutkan dengan kafa'ah. Kafa'ah ni maksudnya persamaan, seimbang. Itu maksud kepada perkataan kafa'ah, sekufu. Orang kita sebut sekufu, satu kufu. Kafa'ah tu musawah, persamaan ataupun seimbang. Baik. Kufu bermaksud persamaan taraf lelaki dan perempuan daripada pelbagai aspek. Jadi ada persamaan seimbang daripada beberapa sisi. Baik, yang pertama agama dan kesalehan. Agama dan kesalehan. Baik. Seorang lelaki yang fasik tidak sama dengan perempuan yang soleh. Di lelaki yang fasik, yang eloknya jangan dikahwinkan dengan perempuan yang fasik. Lelaki yang fasik jangan dikahwinkan dengan perempuan yang salihah. Bahaya. Perempuan ni baik, bila kahwin lelaki dengan tak baik, takut dia jadi tak baik. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Mereka tidak sama. Jadi yang eloknya kalau kahwinkan dengan yang baik. Lelaki jangan anak perempuan jangan dikahwinkan dengan lelaki yang tak baik. Kahwinkan dengan lelaki yang baik. Baik. Yang kedua, pekerjaan. Seseorang yang mempunyai pekerjaan bertaraf rendah seperti tukang sapu, tukang bekam, pengembala, ternakan, pencuci tandas adalah tidak kufu, sekufu dengan mengahwini anak perempuan seorang ilmuwan, hakim atau ahli perniagaan. Tak sama taraf, nanti timbul masalah. Yang lelaki daripada keluarga yang miskin, yang perempuan daripada keluarga yang terlampau kaya, nanti macam-macam masalah timbul. Jadi ini contoh, contoh. Tapi tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ni susah. Kadang-kadang perempuan dia belajar lebih tinggi daripada lelaki. Macam mana tu? Kita katakan lelaki itu ada diploma je, isteri ada PhD. Nak kahwin pun PhD ni orang takut. Tapi kalau dibiarkan perempuan ni, kita tengok pada pekerjaan dia, maknanya takkan ada yang kahwin dengan dia lah. Jadi ini sepatutnya kalau pada masa kita sekarang ni dilihat, kalau daripada biarkan anak perempuan tu tak berkahwin, lebih baik cari
suami baginda yang soleh, walaupun mungkin pelajaran dia lebih rendah sedikit ataupun pekerjaannya lebih rendah sedikit daripada perempuan tersebut. Baik. Yang ketiga, tidak cacat. Tidak cacat. Baik, tidak mempunyai kecacatan yang boleh menyebabkan pasangan berhak memilih untuk fasah perkahwinan. Seorang lelaki yang gila atau sopak tidak sekufu dengan seorang perempuan yang tidak berpenyakit seperti itu. Ini pun satu juga. Jadi kalau boleh dua-dua sihat. Tapi kalau satu perempuan tu, seorang lelaki dia nak kahwin dengan perempuan yang sebaliknya, lelaki itu ada penyakit gila, nak dikahwinkan dengan perempuan yang waras, macam tak sekufu, tidak sekufu. Baik, ulama pada masa kita sekarang mereka bahagikan kecacatan ni terbagi dua. Kecacatan ni terbagi dua. Yang pertama, kecacatan yang mengaibkan, seperti penyakit kusta, gila, ataupun penyakit AIDS, HIV. Yang ni eloknya jangan dikahwinkan. Sama ada lelaki ke perempuan, jangan kahwin. Itu tak sekufu tu. Baik. Yang kedua, yang tidak besar cacatnya. Contohnya jari dia ni tak cukup 10, satu je. Boleh, tak ada masalah kan. Tak ada beri kesan pun. Tak ada beri kesan pun. Tapi kalau yang pertama tadi, penyakit HIV, takut berpindah daripada lelaki kepada perempuan. Itu jangan, kalau boleh jangan dikahwinkan. Tapi kalau setakat kecacatan kecil, anggota tu masih berfungsi, maka itu tidak menjadi masalah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata pengarang, sekufu dalam perkahwinan ialah hak isteri dan wali-walinya. Walaupun kufu bukan syarat sah nikah, tetapi ia perlu untuk mengelakkan perkara yang buruk terhadap isteri dan para walinya dan menjamin kelangsungan hidup suami isteri. Baik, kufu ni bukan syarat sah kahwin. Cuma kalau ada yang setaraf, yang sama, yang seimbang dari segi agamanya, dari segi pekerjaannya, itu lebih baiklah. Tapi kalau tak ada, perkahwinan tu masih lagi sah. Cuma sekufu ni diletakkan untuk mengelakkan perkara buruk terhadap isteri dan walinya. Baik, hal yang demikian ini adalah kerana pasangan yang sekufu mempunyai cara hidup yang tidak berbeza dan boleh diterima. Justru seorang daripadanya tidak terpaksa mengubah kebiasaannya kerana mereka telah mempunyai persamaan. Kalau seimbang kan, seimbang, lebih kurang, lebih sikit, kurang sikit, biasalah. Tapi tak ada berbeza sangat, maka mereka ni tak perlu ubah kedudukan mereka terlampau sangat. Anak seorang yang miskin kahwin dengan perempuan yang anak billionaire, dia nak hidup pun susah kan. Perempuan ni pakai kereta Porsche, yang dia ni pakai kereta kecil je. Dia rasa susah, dia akan tertekan. Akhirnya perkahwinan tu tak seperti yang diharapkan. Sepatutnya hidup bahagia, tapi dibanding-bandingkan ini macam ni, akhirnya susah. Sebab tu tidak, walaupun kufu ni, kafaah ni, sekufu ni tidak disyaratkan, tapi elok untuk diperhatikan. Baik. Namun bakal isteri dan walinya boleh menggugurkan syarat sekufu ini sekiranya seorang perempuan telah dikahwinkan oleh walinya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu, tetapi dengan kerelaannya perkahwinan itu adalah sah. Jadi boleh. Seorang kaya dia kahwinkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang miskin. Tapi perempuan ni tak kisah, jadi dia ada suami, maka tidak ada masalah. Baik. Ini kerana sekufu merupakan hak perempuan dan walinya. Sekiranya mereka redha menggugurkannya, maka ia tidak perlu dipertikaikan. Biarkan. Dia nak kahwinkan, dia sanggup terima, silakan. Tapi ini yang disebutkan. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum wa ankihul akfa'a wa ankihu ilaihim. Baik, pilihlah tempat yang baik untuk meneruskan keturunan kamu dan kahwinkanlah mereka yang sekufu dan kahwinkanlah mereka. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim ni, Nabi SAW galakkan untuk cari yang sekufu. Jadi kita pilih
sebagai lelaki pilih perempuan yang sekufu dengan itu. Begitu juga wali, anak perempuannya dikahwinkan dengan lelaki yang sekufu dengan anaknya. Ini tujuannya supaya apa? Supaya kehidupan mereka tu bahagia, mereka dalam keadaan bahagia. Wallahu taala alam. Baik, itu yang keempat. Jadi dari segi sekufu. Baik. Yang kelima, al-bikarah, mengawini anak dara. Mengawini anak dara. Baik. Maksud anak dara ialah perempuan yang belum pernah berkahwin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil abkari fa innahunna a'dabu afwaha wa antaqu arhama wa arda bil yasir." Baik, kata Nabi SAW, hendaklah kamu berkahwin dengan perawan. Perawan dengan anak dara yang belum berkahwin. Baik, kerana apa? Kerana mereka lebih lembut tutur katanya dan melahirkan anak yang ramai serta reda dengan yang sedikit. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis ini kata, "Alaikum bil abkar." Hendaklah kamu pilih yang anak dara. Kalau janda dengan anak dara, pilih yang anak dara. Baik, kemudian Nabi sebutkan sebabnya. Kenapa Nabi SAW suruh pilih anak dara? Fa innahunna a'dzabu afwaha. Kerana apa, dalam hadis ni diterjemahkan kerana mereka lebih lembut tutur katanya. Baik, kata ulama, kerana kurang perkataan kotornya dan tidak bermulut lancang dengan suaminya kerana perasaan malunya. Kalau dah kahwin tu dia laser sikit. Tapi kalau anak dara ni dia pemalu. Lebih-lebih dengan suami lelaki yang lain. Maka dia akan lebih menjaga perkataannya. Mulutnya manis. Baik. Kemudian wa antaqu arhama. Baik, kata apa? Dalam kitab kita ni diterjemahkan melahirkan anak yang ramai. Baik, dalam kitab syarah disebutkan rahimnya lebih mudah menerima air mani kerana kepanasan rahimnya atau kerana kuat syahwatnya. Lebih senang untuk mengandung. Itu yang disebutkan. Baik, yang ketiga, serta redha dengan yang sedikit. Perempuan anak dara ni dia lebih redha dengan sedikit. Makanan yang sedikit pun dia redha, pakaian yang sedikit pun tak mengapa. Kerana apa? Kerana dia tak pernah ada pengalaman dengan suami yang utama. Jadi kalau dia ada pengalaman dengan suami yang pertama, mungkin dibanding-bandingkan. Tapi kalau anak dara, dia tak boleh nak bandingkan. Sebab itulah suaminya yang pertama. Sebab tu Nabi SAW sebutkan untuk kita memilih yang anak dara. Baik, itu dalil yang pertama. Digalakkan untuk berkahwin dengan anak dara yang belum pernah berkahwin. Baik, begitu juga hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Katanya, tazawwajtu mar'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jabir, tazawwajta? Qultu na'am. Qala bikrun am sayyibun? Qultu sayyib. Qala fahalla bikran tula'ibuha? Qala fadhaka idhan. Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa 'alaika bidzatid din taribat yadak. Baik, maksudnya aku telah berkahwin dengan seorang perempuan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Jabir radhiyallahu anhu. Ini cerita Jabir radhiyallahu anhu. Dia telah berkahwin dengan seorang perempuan pada zaman Nabi SAW. Baik, aku menemui Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW. Nabi tengok dia, Nabi tanya. Nabi SAW bersabda, "Wahai Jabir, adakah engkau telah berkahwin?" Aku menjawab, "Ya, ya Rasulullah, aku baru saja berkahwin." Nabi SAW bertanya, "Lagi anak dara atau janda?" Engkau kahwin dengan anak dara ke ataupun janda, wahai Jabir? Aku menjawab, dia seorang janda. Ini kata Jabir radhiyallahu anhu. Baik, Nabi SAW pun bersabda, "Mengapa engkau tidak mengahwini anak dara supaya engkau boleh bersanda gurau dengannya?" Baik, aku berkata, baik, Nabi tanya, "Wahai Jabir, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Kalau anak dara ni kau boleh bergurau senda dengan dia." Engkau boleh bergurau senda dengan dia. Baik.
Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai beberapa orang saudara perempuan dan aku bimbang dia akan mengganggu hubunganku dengan saudara perempuanku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dikatakan Jabir radhiyallahu anhu dia ada 7 ataupun 9 orang adik-beradik perempuan. Dia seorang lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia kata, ya Rasulullah, aku ada 7 ataupun 9 orang adik-beradik perempuan. Kalau aku kahwin lagi dengan seorang dara, anak dara, habis. Macam mana nak uruskan ni? Dah 7 tambah seorang lagi anak dara, jadi 8. Baik, kalau aku kahwin dengan janda, mudah-mudahan dia boleh uruskan, bantu untuk uruskan adik-beradikku yang lain. Ini tujuan Jabir. Jadi dia tak pilih anak dara sebab ada maslahat yang lain. Jadi asalnya pilih anak dara, tapi kerana dia ada maslahat nak uruskan adik-beradiknya perempuan, maka dia kahwin dengan seorang janda. Baik, Nabi SAW berkata, jika begitu tidak mengapa. Rupanya boleh, tak ada masalah sebenarnya, boleh kahwin dengan janda, tapi kena ada maslahat dia. Jadi Jabir, dia maslahatnya untuk menguruskan adik-beradiknya, maka Nabi SAW kata tidak mengapa. Baik. Kemudian Nabi SAW sebutkan, innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Baik, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang perempuan dikahwini kerana agamanya, kerana hartanya, kerana kecantikannya, maka pilihlah perempuan yang kuat pegangan agamanya, kerana yang itulah yang engkau perlukan. Jadi Nabi SAW kata yang penting agama dia. Yang penting agama. Cantik ada hartanya, tapi yang dipilih sepatutnya adalah agamanya, kerana itulah yang akan menjaga seseorang itu, dan dia akan beruntung. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata pengarang rahimahullah taala, sunat pasangan itu anak dara yang belum pernah berkahwin, kerana jiwa manusia sememangnya senang bermesra dengan pasangan yang belum pernah dipunyainya. Jadi perempuan yang belum berkahwin ni, anak dara, biasanya perasaan malunya lebih kuat berbanding yang sudah berkahwin. Ini keadaan perempuan. Baik. Kemudian yang kedua, dia lebih redha, terima apa yang dia dapat daripada suaminya. Dia tak banding-bandingkan dengan suami-suaminya yang terdahulu. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Baik. Kemudian yang seterusnya, mengahwini perempuan yang subur. Dalam bahasa Arab disebutkan al-walud. Al-walud maksudnya perempuan ni perempuan yang banyak anaknya. Baik. Seorang perawan anak dara dikenal pasti kesuburannya melalui kaum keluarganya, iaitu saudara emak, saudara sebelah ibu dan sebelah bapanya. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah, kalau seorang anak dara, macam mana kita nak tahu dia ni ramai anak ke tak ramai anak ke, subur ke tak subur ke? Tengok kepada keluarganya. Tengok adik-beradik dia 12 orang. Ni biasanya insya-Allah ni perempuan ni pun dia boleh dapat anak yang ramai. Anak yang ramai. Jadi tengok kepada keluarganya. Baik, kalau janda, tengoklah kepada anak yang dia ada dengan suami sebelumnya. Mungkin seorang perempuan tu, dia kahwin, suami dia meninggal. Kahwin baru 10 tahun, ada 10 orang anak. Ini subur ni kan. Jadi kita tengok pada anak dia. Itu kalau janda. Tapi kalau anak dara, kita tengok kepada kaum keluarga. Tengok adik-beradik dia. Tengok kakak dia, berapa orang anak dia. Ramai. Kalau ramai itu maksudnya itu adalah tanda bahawa dia pun lebih kurang macam itulah. Baik. Begitu juga seorang lelaki yang diketahui kesuburannya melalui kaum keluarganya. Jadi lelaki nak tengok perempuan, tengok pada keluarganya. Macam tu juga perempuan. Dia nak tengok lelaki ni subur ke tidak, tengok kepada keluarganya. Kalau lelaki ni adik-beradik dia ramai, ataupun
anak-anak saudaranya ramai. Maknanya ni orang yang insya-Allah mempunyai anak yang ramai, boleh mempunyai anak yang ramai. Baik. Baik, kenapa Nabi SAW suruh untuk memilih perempuan yang subur, yang banyak anak? Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Baik, kahwinilah perempuan yang subur. Kahwinilah perempuan yang subur. Serta penyayang. Serta penyayang. Kerana aku berbangga denganmu terhadap umat yang lain pada hari kiamat kelak. Jadi Nabi SAW suruh pilih pertama perempuan yang boleh melahirkan banyak anak. Itu yang pertama. Yang kedua yang penyayang. Yang penyayang. Kemudian Nabi SAW sebutkan, nanti hari kiamat aku akan berbangga dengan ramainya umatku di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Jadi sebab tu Nabi SAW suruh berkahwin dengan perempuan yang ramai anaknya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Baik, kita beri laluan pada azan. Insya-Allah selepas ni kita sambung sikit lagi beberapa perkara yang berkaitan dengan tajuk yang baru, mengahwini melihat pasangan yang hendak dipinang. Wallahu taala a'lam.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadan Rasulullah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi perkara pertama adalah melihat kepada sifat-sifat yang ada pada pasangan. Kita dah sebutkan tadi, melihat kepada agama, melihat kepada keturunan, cari pasangan yang bukan daripada kaum kerabat yang terdekat, memilih pasangan yang sekufu, kemudian memilih anak dara, kemudian mengahwini perempuan yang subur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, timbul persoalan, macam mana nak kenal seorang perempuan yang penyayang? Baik, kata ulama sama juga. Macam mana tadi nak tahu perempuan tu subur, boleh melahirkan ramai anak, maka begitu juga macam mana nak kenal perempuan yang penyayang. Tengok kepada keluarganya. Tengok kepada keluarganya. Tengok ibu dia. Tengok ibu dia. Ibu dia macam mana dengan bapa dia. Begitu juga tengok kakak dia. Macam mana kakak perempuan ni dengan suaminya. Jadi kata ulama, tabiat ni akan berpindah. Kalau keluarga tu lebih kurang sama. Kan kita perhatikan kalau keluarga ni jenis cakap lembut, biasanya semua. Bapa pun cakap lembut, mak cakap lembut, anak beranak pun cakap lembut, sopan. Kita boleh agak macam tu. Tapi kalau yang ni jenis kahau, maka semua pun lebih kurang macam tu lah. Tengok anak dia pun lebih kurang macam tu lah. Jadi itu cara untuk mengetahuinya. Itu sama. Jadi sebagaimana nak tahu perempuan itu ya subur, boleh melahirkan banyak anak, maka begitu juga nak tahu dia penyayang ataupun tidak, lihat kepada keluarganya jika dia belum berkahwin. Kalau dia pernah berkahwin, maka boleh dilihat bagaimana dia lakukan kepada suaminya yang terdahulu. Jadi itu boleh dilihat dengan melihat kepada pasangannya yang terdahulu sebelum dia meninggal dunia ataupun dia diceraikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita masuk sikit melihat pasangan yang hendak dipinang. Ini proses yang kedua. Tadi proses yang pertama memilih sifat pasangan. Yang kedua melihat pasangan yang hendak dipinang. Baik. Antara perkara sunat yang digalakkan dalam Islam sebelum bertunang ialah seorang lelaki melihat perempuan yang hendak dipinangnya. Jadi kalau satu orang lelaki nak berkahwin dengan perempuan tu, tengok dulu. Pergi tengok perempuan tersebut. Jadi seorang lelaki dia nak berkahwin dengan satu orang perempuan. Baik, pergi tengok. Kalau boleh tengok tu tanpa perempuan tu sedar. Jadi supaya Supaya dia tak perasan yang kita tengok dia. Sebab kalau dia perasan, mungkin dia pakai make up dia. Sekarang macam-macam kan. Yang gelap boleh jadi putih. Kan? Dia pakai macam-macam lah kan. Jadi elok ditengok dalam keadaan dia tak perasan yang kita sedang melihat dia. Baik. Hal yang demikian apabila lelaki tersebut bertujuan untuk mengahwininya dan benar-benar untuk mengahwininya. Dan diharapkan peminangan diterima. Baik, bila boleh lihat ni? Semua perempuan tengok ke? Tidak. Kalau ada satu perempuan yang kita nak kahwin, kita dah target dia. Maka itulah yang kita tengok. Bukan semua perempuan. Asal nampak perempuan je, aku nak tengok, nak kahwin. Tak kan? Kita bukan semua perempuan kita kahwin. Ada satu perempuan kita nak kahwin. Dia saja yang dibenarkan kita untuk tengok. Ini fikah dia. Jangan memandai-mandai pula tengok semua perempuan dengan alasan kita nak kahwin dengan semua. Mana ada? Itu sebenarnya nafsu tu. Kalau tengok semua perempuan yang bukan mahram, itu nafsu. Ini dibenarkan, tapi bila memang kita ada tujuan nak kahwin dengan dia. Nak tengok dulu, takkan kahwin tanpa tengok kan? Maka ditengok dulu perempuan tersebut. Lihat dulu. Itu dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak. Baik. Cuma memang dia tengok tu tujuan dia adalah untuk berkahwin. Untuk berkahwin. Baik. Baik.
Ia boleh dilakukan sekalipun tanpa keizinan perempuan tersebut supaya perempuan itu tidak berhias kerana ini akan melenyapkan tujuan melihat tersebut. Jadi lelaki yang nak meminang perempuan itu tengok dulu. Baik, perlu minta izin kepada perempuan itu atau tidak? Tak perlu. Sebab apa? Ada izin daripada syarak. Syarak yang bagi. Isyarat yang bagi Nabi SAW suruh untuk tengok perempuan tersebut walaupun tak ada izin daripada perempuan tersebut. Baik, kenapa dilihat tanpa perlu minta izin? Supaya perempuan tersebut tidak berhias. Kita nak tengok dia macam mana asal dia. Kalau make up semua pun cantik, lelaki pun kalau make up boleh tengok lagi cantik daripada setengah perempuan. Tapi dia lelaki kan, perempuan lagi lah kan kalau dia bermakeup. Sebab tu kita tengok dia tanpa kita minta izin dibolehkan. Baik, lelaki itu juga boleh melihat perempuan tersebut kali kedua dan ketiga bagi mendapat kepastian supaya tidak menyesal selepas perkahwinan. Ini kerana pandangan yang pertama mungkin tidak dapat mencapai tujuan melihatnya. Nanti insya-Allah kita akan terangkan apa yang boleh dilihat, apa yang tak boleh. Jadi dia boleh tengok. Kali pertama tengok belum ada lagi. Rasa. Kali kedua bolehlah. Ketiga okey insya-Allah besok pergi Pinang. Ini dibolehkan kerana apa? Dengan dilihat mungkin dia akan lebih kuat untuk azam dia berkahwin dengan perempuan tersebut. Ini insya-Allah kita akan sambung dari sini pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Kita akhiri majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.